Assalamualaikum dan selamat sejahtera bersama Cikgu Rusniza untuk belajar tentang kemahiran saintifik. Baik, kemahiran saintifik merupakan kemahiran penting untuk kamu menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik seperti eksperimen, projek dan penyiasatan. Jadi kemahiran saintifik ni akan membantu kita mengkaji dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian kita. Jadi hari ini apa yang kita akan pelajari ialah apa itu kemahiran saintifik, kemudian maksud kemahiran proses sains dan kita nak mengenal 12 kemahiran proses sains, kemudian kemahiran memerhati, mengelas, berkomunikasi, membuat inference, meramal, mengukur menggunakan nombor, menggunakan perhubungan ruang dan masa, mentafsir data, mendefinisi secara operasi, mengawal pemboleh ubah, membuat hipotesis dan mengeksperimen. Jadi daripada 12 kemahiran proses sains, kita hanya akan belajar hari ini 3 sahaja, iaitu kemahiran memerhati, mengelas dan berkomunikasi. Baik, kemahiran saintifik sebenarnya terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Jadi kemahiran proses sains ni melibatkan 12 kemahiran, dan kemahiran manipulatif ialah kemahiran untuk menggunakan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Jadi, kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif adalah sebahagian daripada kemahiran saintifik. Baik, apa itu maksud kemahiran proses sains? Baik, kemahiran proses sains adalah membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian yang lepas atau berdasarkan data yang boleh dipercayai. Ini bermaksud murid-murid diberi peluang untuk mengeluarkan idea dan pendapat mengenai sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian yang lalu dan juga data yang terkumpul atau berdasarkan pengalaman yang pernah dilalui. Jadi itulah dia maksud kemahiran proses sains. Baik, kemahiran proses sains ada 12. Tapi yang nampak di skrin ni ada 7, iaitu pertama kemahiran memerhati, mengelas, kemahiran berkomunikasi, membuat inference, meramal, mengukur dan menggunakan nombor, dan menggunakan perhubungan ruang dan masa. Daripada 12 kemahiran proses sains, 7 yang kamu lihat ini dipanggil kemahiran proses sains asas. Ya, daripada 12, inilah dia 7 kemahiran proses sains asas. Ada 5 lagi yang selebihnya itu dipanggil kemahiran proses sains bersepadu, iaitu mengawal pemboleh ubah, membuat hipotesis, mendefinisi secara operasi, mentafsir data dan mengeksperimen. Jadi yang selebihnya itulah dipanggil kemahiran proses sains bersepadu. Tapi bila kita gabungkan kemahiran proses sains asas yang ada 7 ni dan 5 lagi kemahiran proses sains bersepadu, dia akan membentuk 12 kemahiran proses sains. Okey, sekarang kita nak mengenal 12 KPS. KPS ni K kemahiran, P proses dan S sains. Kemahiran memerhati. Apa itu kemahiran memerhati? Bermaksud proses mengumpul maklumat tentang objek atau fenomena. Fenomena tu peristiwa yang berlaku dengan menggunakan deria. Baik, kita ada 5 deria. Semasa kita melakukan kemahiran memerhati,
kita boleh gunakan kelima-lima deria ini ataupun mungkin boleh menggunakan sebahagian deria semasa kemahiran memerhati dilakukan. Okey. Baik, jadi contoh di sini kita lihat kita menggunakan deria penglihatan iaitu organnya mata. Jadi dengan mata kita gunakan untuk melihat pelbagai bentuk, saiz, warna objek di sekeliling kita. Okey. Kemudian deria bau iaitu hidung berfungsi bagi mengesan pelbagai bau, iaitu sama ada objek itu berbau atau tidak berbau. Jadi hidung juga boleh mengesan bau wangi atau bau busuk. Dan bau juga boleh membantu kita mengenal pasti objek dan mengesan perkara yang berlaku di sekeliling kita. Contohnya jika berlaku kebakaran. Okay? Kita tak nampak kejadian tapi kita dapat mengesan bau asap tersebut. Jadi itu kita dah melakukan kemahiran memerhati menggunakan deria bau iaitu hidung. Okey, seterusnya deria rasa lidah. Lidah dapat mengesan rasa seperti manis, masin, masam, pahit dan tawar. Jadi melalui lidah juga kita dapat mengesan rasa makanan atau minuman itu. Sama ada sedap atau tidak sedap. Dan tujuan dia supaya kita dapat mengelakkan daripada kita mendapat keracunan makanan. Sebab kalau kita dapat mengesan rasa tu, kalau makanan tu basi, tak adalah kita makan. Jadi dapat mengelakkan daripada kita keracunan makanan. Baik, seterusnya deria sentuhan daripada kulit, iaitu kulit untuk menyentuh dan merasa seperti objek yang panas, sejuk, kasar, halus, keras dan lembut. Sebab organ seluruh anggota badan kita ni diselaputi dengan kulit. Jadi permukaan kulit ni lah digunakan untuk deria sentuhan. Okey, seterusnya deria pendengaran iaitu telinga untuk mendengar dan mengesan bunyi yang kuat dan perlahan. Baik, kita lakukan satu aktiviti di sini bagi melakukan kemahiran memerhati pada buah durian ini. Okey, kita cuba lihat dengan mata kita menggunakan deria penglihatan. Apa yang kita perhatikan adalah kulit durian berwarna hijau dan isi durian berwarna kuning. Kemudian menggunakan hidung bagi mengesan bau, durian menghasilkan bau. Okey, kemudian deria rasa melalui lidah, durian rasanya manis. Kemudian kita sentuh pula dan kita dapati kulit durian keras dan durinya tajam. Baik, untuk deria pendengaran telinga, kalau berdasarkan gambar ni, tak sesuailah untuk menggunakan organ telinga iaitu deria pendengaran. Jadi tiadalah bunyi terhasil. Tapi kadang-kadang kalau kita pergi ke gerai-gerai bagi penjualan buah durian ni, kita ada nampak penjual tu goncang-goncang untuk dengar. Yang itu kalau dalam situasi begitu, mungkin kemahiran memerhatinya ada deria pendengaran. Dia jadi bergantunglah kepada situasi sama ada kemahiran memerhati tu kita nak gunakan ke sesemua deria atau sebahagian deria. Terusnya kita lihat pula gambar yang ada ni dan kita lakukan kemahiran memerhati menggunakan mata kita. So, kita kena pasti daripada sini, cuba kita lihat apa yang kita perhatikan adalah kita nampak banyak sampah sarap merata-rata. Jadi kemahiran memerhati menggunakan mata tu ada di sini. Okey, kemudian menghidu menggunakan hidung. Jadi
kita dapat menghidu bau busuk di sekeliling. Kalaulah kita berada dalam situasi sebenar di tempat ini, kita akan dapat menghidu bau busuk di sekeliling. Jadi, kemahiran memerhati bagi menghidu ni ada. Okey. Baik. Kemudian, merasa tadi dengan lidah. Jadi, untuk situasi ni tak sesuai lah untuk merasa dengan lidah. Sebab takkan kita nak makan sampah sarap ni kan. Jadi untuk yang ni tiada, untuk bagi merasa ni tak ada ya. Kemudian menyentuh tangan kita ada organ kulit kan. Jadi kita boleh gunakan tangan kita memegang sampah sarap, kutip sampah-sampah yang ada untuk bersihkan. Jadi kita dah lakukan kemahiran memerhati di situ. Okey, mendengar. Mungkin dalam situasi gambar ni tiada kemahiran bagi memerhati untuk pendengaran. Okay? Tapi kalau mungkin dalam situasi sebenar yang banyak sangat sampah, mungkinlah ada lalat-lalat berterbangan yang banyak dan mungkin kita boleh dengar bunyi lalat-lalat berterbangan. Yang tu mungkin ada. Tapi kalau dalam situasi gambar ni, kita cuma melakukan kemahiran memerhati bagi deria penglihatan, deria bau dan deria sentuhan. Baik, bagi situasi gambar yang ini, apakah dialog yang sesuai bagi kemahiran memerhati? Baik, mungkin boleh di dialog yang sesuai di sini, sudah lama saya perhatikan sampah sarap di sini. Perhatikan maksudnya melibatkan kemahiran memerhati. Okey, seterusnya kemahiran mengelas. Kemahiran mengelas ni bermaksud mengasingkan atau mengumpulkan objek atau fenomena. Fenomena tu peristiwa mengikut sifat dan ciri yang sama atau berbeza dan mengasingkannya mengikut kumpulan. Jadi kita kenal pasti dahulu ciri-ciri umum yang ada pada sesuatu objek tu. Okay, kemudian kita beri nama pada kumpulan itu. Kemudian kita kenal pastilah apa ciri-ciri lain yang ada lagi pada objek tersebut. Dan kita kumpulkanlah objek itu mengikut ciri yang telah kita kenal pasti. Jadi kemahiran mengelas ni juga melibatkan juga kemahiran memerhati. Sebab kita kena, sewaktu kita mengelas, kita akan melakukan kemahiran memerhati juga menggunakan deria-deria kan. Jadi perlu melibatkan juga kemahiran memerhati semasa melakukan kemahiran mengelas. Ini satu aktiviti untuk kemahiran mengelas. Kita ada 2 ekor haiwan iaitu lembu dan ayam. Jadi cuba kita lihat apa ciri yang sesuai bagi mengelaskan haiwan ini. Baik, contohnya kita kena pasti ciri dari segi kakinya. Lembu berkaki 4, ayam berkaki 2. Okey, kemudian kita lihat pula ciri-ciri dari segi cara haiwan ini membiak. Lembu melahirkan anak, ayam bertelur. Kemudian kita lihat pula ciri dari tabiat makan haiwan tersebut. Lembu haiwan herbivore, makan tumbuhan sahaja, dan ayam haiwan omnivore, makan tumbuhan dan haiwan. Okey, jadi kita dah dapat kena pasti ciri-ciri dia dan kita dapat melakukan pengelasan berdasarkan ciri-ciri yang telah kita kenal pasti. Jadi telah berlaku kemahiran mengelas pada aktiviti ini. Okey, seterusnya kita lihat pula gambar-gambar yang ada dan kita nak cuba kelaskan dia apa ciri-ciri yang sesuai di sini. Mungkin kita boleh kelaskan berdasarkan jantina iaitu lelaki dan perempuan. Jadi kita akan kelaskan, asingkan dia berdasarkan kategori yang kita dah kena pasti tadi. Okay. Selain daripada kita boleh kelaskan mengikut jantina, mungkin juga kita boleh buat pengelasan berdasarkan warna rambut, umur dan lain-lain lah yang sesuai. Baik,
Aktiviti kemahiran mengelas yang lain pula, kita cuba lihat pula gambar yang ada ini. Baik, apa yang sesuai untuk kita kelaskan berdasarkan gambar ini? Cuba kita lihat ciri yang sama bagi gambar yang kita nampak ni. Mungkin yang sama adalah jantina. Tiga-tiga murid ni adalah murid perempuan. Baik, kita kena pasti pula apa ciri yang berbeza daripada gambar tersebut. Baik, kaum Cina, Melayu, India. Jadi, inilah dia antara cara kemahiran mengelas. Kena pasti dulu apa yang sama dan apa yang berbeza. Okey, dalam situasi yang sama, kita lihat pula apakah dialog yang sesuai bagi kemahiran mengelas. Di sini mungkin dialognya, kita kena asingkan sampah sarap ini mengikut jenisnya. Jadi bila dia kata asingkan mengikut jenis, telah berlaku kemahiran mengelas. Okey. Baik, seterusnya kemahiran berkomunikasi bermaksud menerangkan atau menjelaskan tentang sesuatu objek, tindakan atau sesuatu peristiwa. Atau dengan kata lain, kemahiran berkomunikasi bermaksud kebolehan kita untuk mempersembahkan idea atau maklumat dalam pelbagai bentuk. Tujuan kita berkomunikasi sebenarnya untuk kita menyebarkan atau berkongsi idea dan maklumat ataupun pendapat kita. Okey. Antara cara kita nak berkomunikasi, sebenarnya idea atau maklumat tu kita boleh persembahkan dengan berbagai cara. Okey, antara cara berkomunikasinya ialah secara lisan seperti berbual, melukis, okey, menulis, menggunakan cartapai. Jadi daripada cartapai ni, kita boleh baca apa data yang ingin disampaikan. Okey, melalui graf, penghasilan model, boleh juga melalui jadual dan simbol. Contoh simbol tu macam di jalan raya. Pemandu bila dia nampak saja simbol, contohnya ada bonggol di hadapan. Jadi gambar bonggol tu dia dah tahu dah. Maksudnya di hadapan tu ada bonggol. Jadi dia akan ambil tindakan lah daripada apa yang dia nampak tadi. Jadi di situ telah berlakunya kemahiran berkomunikasi di antara simbol tersebut dengan pemandu. Jadi pemandu akan faham daripada simbol-simbol yang diperhatikan di jalan raya. Baik, jadi kemahiran berkomunikasi ini juga melibatkan kebolehan untuk mendengar idea orang lain dan memberi respon atau pendapat terhadap sesuatu idea. Okey, kita tengok situasi yang sama juga, tapi apakah dialog yang sesuai bagi kemahiran berkomunikasi ini? Jadi di sini mereka berbincang tentang cara untuk melupuskan sampah tersebut. Berbincang maksudnya telah berlaku kemahiran berkomunikasi. Okey, itu sahaja 3 kemahiran proses sains yang kamu pelajari. Sila jawab kuis dan latihan yang cikgu akan beri untuk meningkatkan pemahaman kamu bagi topik ini. Sekian, terima kasih.